Tahniah kerana Waalaikumsalam anda adalah warahmatullahi pilihan wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Kuliah Ansar kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh pengurusi Gema Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan Barisan EJK Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian berkitab Nasihat Buat Hati yang ditulis oleh Habib Ali Zainal Abidin. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat semada yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa tabi'in والتابع التابعين ولأولياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Sebelum kita memulakan dan meneruskan pengajian berkitab kita ini, kitab berkaitan dengan nasihat buat hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan dengan usaha kita untuk sebenarnya membersihkan hati dan jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit peringatan untuk diri saya dan kita semua, juga keluarga kita lah. Ini adalah waktu mustajab doa selepas kita membaca 80 kali selawat ummi apabila kita tidak bangun daripada solat, daripada tempat duduk lepas kita solat tadi tu. Tapi kalaulah kita dah terbangun, kalau belum lagi siap kalaulah kita belum buat lagi tapi kita ada urusan lain, maka boleh saja membuat walaupun tidak pada tempat duduk kita, solat ummi pada setiap petang hari Jumaat ini selepas asar ataupun selepas solat kita, insya-Allah. Dan yang kita ketahui bahawa sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, kita selalu baca dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi untuk memulakan majlis kita pada petang ini, insya-Allah, untuk pengajian berkitab ini, mudah-mudahan kalau sahabat-sahabat berada di Google Meet ni nak buka kamera, saya sangat berbesar hati lah. Boleh nampak muka. Macam yang nampak muka sedikit tu, turunkan sikit kamera tu boleh nampak penuh. Macam itu. Senyum. Kerana dengan senyuman itu akan membawa kebahagiaan dan kebaikan yang menjadi bekalan kita bersama kelak untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulakan dengan niat sebelum pengajian. Mudah-mudahan dengan niat ini akan meluruskan kita punya tujuan bagaimana apabila masuk saja ke majlis ilmu, kita tahu kenapa majlis ilmu ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam akan memahami setiap nasihat-nasihat yang telah disusun oleh Al-Fadil ataupun Al-Allamah Habib Ali Zainal Abidin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'allim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a alal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari ini apabila diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya waktu ni saya berehat, tetapi rupanya Allah memberi saya rehat yang lebih berharga, yang lebih luas keberkatannya dalam waktu akhir mustajabnya doa kita pada hari Jumaat ini. Apa kata? Sambil mendengar sedikit tausiah dan nasihat daripada buku nasihat buat hati ini yang disusun oleh Habib Ali Zainal Abidin ini, yang tadi diperbualkan dan diperkatakan asalnya mana. Dia orang Indonesia sebenarnya, tapi berdarah Arab. Dia sebenarnya lahir dekat Indonesia, tapi dia berdarah Arab. Dia ada warisan daripada habaib ataupun yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikit-sikit dia punya biodata. Nanti boleh sendirilah insya-Allah. Jadi nasihat hari ini yang kita nak kongsikan adalah nasihat yang kedua, kerana kita dah selesai nasihat yang pertama, betul sebelum ni? Betul? Betul tak admin hari ini? Kak Norini Betul. betul. Kak Rosniati. Betul sangat ramai ni admin. Hari tu macam Amira. Ya saya. Ya, betul. Hari ini saya Amira. belum dengan admin yang baru. Terima kasihlah memperkenalkan diri dan memperkenalkan saya, dan sama-sama kita menambah kenalan kita dekat dunia ni, dan kenalan-kenalan inilah yang akan kita bawa sampai ke syurga Allah, insya-Allah. Salam perkenalan Kak Nurini untuk petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah akan memakbulkan segala doa Kak Nurini tadi dan seluruh yang berada dalam majlis ilmu bersama anjuran siapa ni Kak Nurini? Sekali lagi. Gemanur Iman sudah. Gemanur Iman. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan usaha ini yang berterusan. Sebab saya tanya tadi Kak Rosniati, kelas ni bukan tadi dah ada kelas ke tadi ni? Ya, dia kata kuliah duha, kemudian sebelum duha lagi dah ada, lepas tu duha, lepas tu lepas zuhur, sebab tu sebelum asar lah. Ni lepas asar nanti malam ada lagi 2. Masya-Allah, tabarakallah. Tahniah lah. Kerana berusaha berada sentiasa di dalam majlis ilmu. Cuma ancaman, ni ada ancaman. Nasihat ini ada cerita tentang mereka yang sentiasa belajar dan tidak belajar. Bagi nasihat yang kedua. Bagi orang yang belajar, ancamannya kalau dia hanya belajar, dia tidak beramal, maka dia dalam keadaan yang sangat kritikal kerana belajar tidak beramal. Tetapi bagi mereka yang langsung tak pergi belajar pula dan tak nak masuk pun bila bagi link ni, contoh link ni dah disebar luas ni. Sekurang-kurangnya saya dah masuk dalam grup saya yang ada dengan saya lebih kurang 5 ataupun lebih daripada 5 lah. Saya dah sebarkan masuk dekat media sosial saya semua. Pastinya Gemanur Iman ni lagi ramai dia punya cabang dia. Petang-petang tu kadang-kadang kita terfikir, tadi macam ada kelas lagi, ni ada kelas lagi, ni ada kelas lagi. Ni tak berhenti ke apa? Sebab ustaznya dengan ustazahnya berlainan. Dia punya admin pun berlainan. Kalau adminnya daripada pagi sama, mesti penat juga kan? Jadi beruntunglah sesiapa yang dipilih menjadi admin, walaupun menjadi admin saja pun, tetap tercatat kebaikan yang besar. Apatah lagi yang sponsor untuk keseluruhan program majlis ilmu ini. Di petang Jumaat ini, pastinya nasihat yang kedua ini akan memberikan gambaran kita ini dalam track yang betul ataupun track yang sepatutnya kita kena betulkan. Dengar baik-baik ayat saya.
track yang betul ataupun track yang kena dibetulkan. Sebab daripada pagi sampai ke malam ada kelas ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini memang tajuk Allah. Dia memberikan kita gambaran. Kita memang macam banyak ilmu dah ni. Dan boleh dikategorikan sebagai alim sebab tahu. Masya Allah. Pagi cerita pasal tadabbur. Mungkin duha cerita pasal tauhid agaknya lah. Saya cakap je ni. Kalau salah, tak apa. Ni saya bagi contoh je. Kalau saya pula, daripada pagi tadi memang fiqah je. Hari ni memang fiqah sampai ke petang, malam nanti pun fiqah. Sebab itu adalah saya punya pelepasan untuk tauliah saya mengajar di negeri Johor. Tapi berbeza dekat Gema Nur Iman ini, saya memberi cadangan satu buku yang sangat dekat pada diri dan jiwa saya dan sahabat-sahabat yang ada buat daurah khusus untuk ni, dan saya memberi peluang untuk dikongsi dekat sahabat-sahabat Gema Nur Iman ini. Nasihat yang kedua hari ini, cerita tentang alim versus jahil. Allahu Akbar. Tak ada siapa pun yang dapat memberikan ilmu kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak macam hari ni macam ustazah yang bercakap, ustaz yang bercakap, bersungguh-sungguh bercakap, betul dengan riak muka, dengan hati perasaan, kemudian dengan kita tengok ustazah tu pun rasa, oh ini aku dapat hidayah hari nampak. Jangan silap sangka. Kami hanya sebagai perantara saja. Dan akhirnya yang memberi izin hari ini untuk kita bersama. Bayangkan sebenarnya saya plan lepas kelas yang saya dekat BDO ni, saya sempat balik sebab rumah saya dekat je. Tapi rezeki tuan rumah ni lah sebenarnya. Rezeki tuan rumah ni. Sebab nama kat situ bukan nama saya tu. Nama Kak Salina binti Muhammad Yatin. Saya pinjam laptop dia sebenarnya ni. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan bagi rumah ini berterusan. Dia baru kelas fiqah, fardu ain. Yang ini kelas tasawuf juga fardu ain. Mudah-mudahan yang bersama ini yang memberikan ruangan, yang masuk walaupun sekejap, yang tahu bahawa majlis ilmu ini Allah yang bagi. Ini kerana Allah SWT mengetahui. Sedangkan kita ni serba tak tahu. Kita kena selalu cakap, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, jangan cakap tak tahu pula. Allah. Jangan cakap tak, kalau kita tahu, jangan tak tahu. Tak tahu, kadang-kadang orang macam tu. Dia saja tak nak bagi tahu. Itu cerita lain pula. Jadi, pertamanya orang yang berilmu ini, dia tak cakap dia pandai. Dia tak cakap dia tahu. Kerana dia tahu yang bagi ilmu adalah Allah, dan sebagai orang berilmu dia ada kekurangan. Dan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini jangan ada di kalangan kita berasa cukup. Sebab itu kita kena puji Gema Nur Iman ni. Oh, bukan main lagi Ustazah petang ni Jack Gema Nur Imam ni. Pujian ini bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, kita berterusan dalam majlis ilmu. Subhanallah. Dan Allah pilih saya juga sekali ni. Yang sepatutnya bukan dalam jadual saya ni. Kak Rosniati ni, dia pakai datang, pakai tanya je. Malam tadi dia dah tanya. Aku dah tidur. Pagi ni takkan aku tidur kan? Pagi ni saya ada kelas. Tapi Alhamdulillah. Saya berazam dalam kehidupan saya, kalau ada orang minta tolong untuk buat majlis ilmu, saya cuba tak cakap tak. Kecuali saya pitam je lah. Kecuali saya pitam dan saya sakit ke apa tu tak boleh lah. Tapi kerana hari ni saya tak sempat balik rumah, tapi tuan rumah bagi saya ruang kat rumah dia, double keberkatan. Double keberkatan. Bukan kat rumah saya dapat. Sebab nanti sekejap lagi saya balik. Saya balik, saya akan membawa keberkatan majlis ilmu ini sekali. Inilah yang Allah kurniakan bagi orang yang belajar. Dan ilmu yang dimiliki ni hari ini, petang yang kita nak belajar ini, adalah ilmu yang Allah beri. Kena cakap, pasak dalam hati. Kita belajar ilmu Allah bagi. Ilmu Allah bagi. Bukan ustazah bagi. Bukan ustazah Nolia bagi. Bukan ustaz alien bagi. Ataupun ustaz-ustaz yang ramai dekat Gema Nur Iman ni. Ramai sangat. Alien tu saya kenal sebab dia saya dengan dia sama batch belajar. Sama tempat belajar. Sama tempat. Jadi walaupun dia junior saya, tapi dia lebih hebat daripada ilmunya. Saya orang biasa saja. Dia hebat. Dia sangat hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ilmu ini Allah pinjamkan kepada kami untuk bagi tahu kepada masyarakat bahawa tidak sudah semestinya ada lagi yang sebenarnya kalau kita pandai, ada orang lebih pandai. Ada orang lebih hebat ilmunya. Jadi kita kena merendahkan diri kerana ilmu yang diberi oleh Allah, kehebatannya, kalau orang lain cakap dia hebat, okey. Tapi diri kita tak boleh cakap
Hari ni kelas aku 8 lah. Contoh saya 8. Tak. Kelas saya tak sampai 8. Hari ni tak sampai 8. 7 je insyaAllah. Jadi 7 tu pun adalah kurniaan Allah. Kalau tak ada, saya tak dapat rezeki ni. Terima kasihlah Gubernur Iman. Dengan izin Allah, pilih saya petang ni. Patutnya aku pergi ngeteh ni sebenarnya. Maksudnya minum petang lah, minum petang. Ibu-ibu kalau kat rumah, duduk rumah tu, jangan tengok saya je. Minumlah, makan cekodok, silakan. Tak ada masalah. Aku tak boleh lah. Tapi sekejap lagi saya nak minum juga. Sekejap-sekejap saya akan minum. Kerana perkara ini adalah perkara yang sewajarnya pada lepas petang asar ni, kita dengan keluarga, duduk bersama keluarga, kita minum petang. So kalau dia dekat sebelah-sebelah kita, bagi dengar ceramah saya sekali, silakan. Yang dalam perjalanan balik ni ada seorang sahabat ni, daripada KL ni. Kat Hadijah Maimunah tu, saya tahu dia baru balik kerja. Terima kasihlah singgah walaupun dalam kereta. Tu bergerak-gerak tu kan. Dia tengah memandu tu. Orang lain tu tegak kan. Mudah-mudahan selamat sampai insyaAllah. Dan ilmu, hebatnya ilmu yang Allah beri pinjam pada kita ini, jangan angkuh, jangan rasa diri sudah memadai dengan ilmu yang kita ada. Kerana orang yang angkuh dan sombong ini, dia rasa dia tak nak tambah ilmu lagi lepas tu. Dia cukup dengan ilmu yang ada. Sebab itu bila dengar Gubernur Iman punya kelas daripada pagi sampai ke malam, aku pilihlah mana aku nak masuk. Biasa kan kita cakap macam itu kan? Biasa ke tak biasa cakap macam itu? Dia aku nak masuk yang mana aku pilih lah. Saya memang tak boleh masuk sebab saya ada kelas saya kan. Saya tak boleh masuk. Tapi hari ni saya dimasukkan. Bayangkan Allah pilih saya untuk masuk dalam kelas ni, tapi bukan untuk dengar. Selalu pagi saya dengar. Pergi kerja tu saya singgah lah. Sebab satu perkataan hashtag untuk diri saya lah. Daripada dulu sampai daripada saya mula belajar, sambung belajar sampai sekarang saya suka cakap apa? Sebab saya belajar satu hadis, kalau kita melalui taman-taman syurga Allah, singgahlah. Singgahlah walaupun kau tak ikhlas ke, kau tak suka, tapi kau singgah. Bila kau singgah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih insya-Allah, alhamdulillah. Singgahlah tu, tetap nama kita akan tercatat di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada waktu itu, aku bukan suka sangat pun dengan Ustazah Nulia tu nak belajar. Contoh. Kan. Tapi kalau suka, alhamdulillah Allah yang bagi suka. Jadi kurniaan ini adalah kurniaan yang tidak semua orang dipilih oleh Allah. Jadi kalau ceritanya, nantilah aku pilih mana aku nak masuk. Sebenarnya bukan korang yang pilih kak, dengan perasan. Saya minta maaf. Bahasa saya kasar ni. Dengan perasaan kita pilih. Allah tak pilih korang untuk masuk kelas tu sebenarnya. Jadi sebenarnya bila siapa yang masuk petang ni dalam kelas ni, inilah pilihan Allah. Inilah pilihan Allah. Dan pilihan Allah ini akan menyebabkan apa? Akan memberi kesan kepada diri kita. Bila tahu dalam majlis ilmu, kita akan bermohon kepada Allah. Supaya dengan ilmu yang sedikit ini, mohon dikurniakan kepada Allah, ilmu itu bermanfaat. Ilmu yang berguna. So ilmu yang berguna ini akan memberi kesan kepada yang mencari ilmu. Apa kesan yang paling ketara apabila dia mencari ilmu, sesuatu ilmu itu? Semakin luas akalnya, semakin banyak perkara yang sebelum ni dia tak tahu, dia jadi tahu. Tetapi dia takkan cakap dia tahu. Faham tak ya saya tu? Dia baru dapat tahu. Tetapi oleh kerana kalau dia nak berkongsi lain. Dia nak kongsi tu, dia nak kongsi tapi dia tak cakap lah. Oh hari ni ilmu aku bertambah. Kau tahu tak? Jangan tiba-tiba dia cakap dengan orang lain, kau tambah ke tak tambah? Oh, kau main lagi dia berbual dengan kawan dia. Kawan dia tak masuk kelas tadi. Sebab mungkin line dia tak berapa bagus. Dia yang masuk kelas. Rasa dia lebih daripada dia. Itu tanda orang yang alim, tetapi dia tidak akan menjadi lebih baik daripada orang jahil. Wal na'udzubillah min dzalik. Hari ni dapat ilmu baru. Pada saya ilmu yang saya ulang ni sebenarnya bukan ilmu baru. Ilmu yang ibu-ibu pernah dengar. Puan-puan hajah pernah dengar. Sahabat-sahabat pernah dengar. Cuma diulang-ulang untuk menetapkan tahap ketakwaan dan keimanan kita ini supaya kita bila ilmu bertambah, kita tak angkuh, kita tak sombong. Itu kena ada. Kita punya benchmark untuk berilmu ini, jangan angkuh, jangan sombong. Alangkah sempit dan ruginya seseorang itu apabila dia terus berpuas hati dengan ilmu yang dia dapat yang baru tu, seperti dah paling baguslah pada dia, ataupun dia baca satu
template ke, dia baca satu maklumat ke, dia baca satu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad keratan ke ataupun poster ke. Kan sekarang trend orang share poster kan. Poster siap lagu lagi sekarang. Oh, lagu-lagu nasyid. Iklan Gemma Nur Iman pun lagu. Hebat tu lah. Aku minta yang tak ada lagu tak dapat. Hebatlah admin Gemma Nur Iman ni. Siapa buat ni? Boleh saya tahu tak? Minta maaf. Siapa buat? Kak Nurini. Siapa yang buat Kak Nurini? Amnira Ustazah. Okay. Masya Allah. Saya tak pandai buat benda tu. Jadi saya boleh minta lah dengan Kak Amnira. Lepas ni boleh? Minta tolong boleh? Buatkan saya punya iklan ada lagu. Boleh Boleh insyaAllah. Okay, PM insyaAllah. tepi. Nanti PM tepi kita. Allah SWT Muhammad. Saya cakap canggih betul lah iklan dia ada lagu. Masya Allah, tabarakallah. Bertepatan dengan hari ni hari Jumaat lah. Lagu selawat kan tu? Selawat kan? Ke bukan? Kenapa? Ya, Yasir Lana. Baik. Itu perkara yang baiklah. Jadi kalau nak letak lagu dalam apa jua kita punya majlis ilmu, pastikan dia bermanfaat. Bila orang dengar, dia rasa dia dapat pahala sama. Dan yang buat pun lagi dapat pahala. Sebar. Saya sebar dekat 5, 6, 7 grup. Semua orang dengar. Dengar sampai habis. Dia akan dengar sampai habis punya. Dia bacakan satu-satu. Lepas tu nanti dia tak habis baca, dia ulang lagi. Dia tak habis baca sebab lagu dah habis. Dan tu dia ulang. Dia bukan nak baca je, dia nak dengar lagu tu sekali. Masya Allah. Dan kalau lagu tu selawat, saya selalu ingatkan sahabat-sahabat, kalau korang berniaga ilmu tau, ni ilmu. Berniaga karipap lah. Saya tak tahu lah kalau ada yang tak ada berniaga karipap, tak apalah. Atau baju ke apa. Atau berniaga perkara-perkara barangan elektrik ke apa sekarang kan orang buat online kan beli kan. Jual kan. Tak salah kot kalau kita guna selawat, guna istighfar, guna nasyid untuk buat background. Tak semesti kena lagu cak-cak dum-dum, cak-cak dum-dum yang pelik-pelik tu. Yang tak ada manfaat. Kan? Ini cak-cak dum-dum ni lagu Hindustan lah biasanya kan. Allahu Akbar. Dulu muda-muda, saya muda dulu suka dengar sebab bahasa Urdu sama bahasa Arab. Bahasa Urdu, India tu sama dengan bahasa Arab. Jadi kira buat alasan sikit lah suka dengar Hindustan sebab macam bahasa Arab. Kononnya lah. Kononnya macam itu. Tapi lama-kelamaan dia kalau tak ada manfaat, maka kita kembalilah dengan bahasa Al-Quran. Dan juga bahasa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya, dalam mana-mana buku yang kita baca, lalu menganggap diri kita hebat bila dah baca 1-2 buku. Gemma Nur Iman ada berapa banyak kelas yang berkitab? Aku nak tanya siapa ni? Kak Nurini ke? Kak Amnira ke? Admin Yasin Pagi ni hajar siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Pagi tu Hajar? Nur Akiyah. Hajar Nur Atiyah. Tak dikira lah tu. Banyak kitab-kitab. Qalbun Salim, ada ziarah alam kubur. Aywa. Tu Anggaran berapa? Ada berapa Gemma Nur Iman punya kitab berkitab? Sekejap nak kira sudah. Oh, siap pergi kira. Kiut lah pergi kira. Lebih daripada 20 ke? Tak sampai 20 lah. 15. Dalam 6 kot, 6 atau 7. Bawah pada 10 lah. Bawah Bawah pada 10. 12. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang tu ada kelas tahsin, ngaji Quran, tak ada pakai kitab. Jadi kalau yang bawah berkitab 10, lah. kalau bawah 10 saya tak risau sangat. Tak banyak, 12 je ada. Tak banyak lah. Kata Kak Nurini 12, lebih 10. 12 12. 12 yang kita adalah ada yang macam Tengah tu bukan kitab, dia macam buku je, macam buku-buku nipis-nipis gitu kan. Oh, maksudnya yang saya bawa ni bukan kitab lah. Sini. Tak, ni bukan, ada lagi yang Buku amalan lah, buku amalan buku amalan buku amalan. Okey. Sama ada dia buku amalan atau dia kitab ataupun apa saja yang dalamnya ada ilmu, ini satu amaran untuk kita. Peringatan kasih sayang Allah melalui saya lah petang ni. Kerana nak cerita orang alim dengan versus jahil ni, walaupun kita banyaknya ilmu yang kita belajar, satu syarat dia, paling utama, belajar, kena beramal. So 12 kitab ni, kitab mana yang kalian beramal? Soalan cepu mas lagi ni. Siapa suruh panggil aku petang ni? Jadi,
kita kena muhasabah diri kita hari ini. Kitab saya ada 3 je. Saya mengajar kitab saya 3 je. Yelah, Ustazah ajar 3. Kita orang ramai ustaz. Sebab Setiap itu ustaz cuba satu. cari 3 ustaz, 3 kitab. Lepas tu amal. Tapi tak apalah, dah ada 12 tu belajarlah terus. Tapi kena struggle lah untuk amal dan faham. Sebab kita tak nak jadi orang yang belajar tapi tetap pada tahap, minta maaf cakap, kita bila tak beramal, ilmu itu tidak akan jadi manfaat. Inilah cerita alim versus jahil. Ya. Orang Banyak jahil juga sangat. belajar, orang alim juga belajar. Perbezaan antara orang alim dan orang jahil adalah dia beramal dengan ilmu dan dia juga berkongsi ilmu itu kepada orang lain. Okey, dapat naik kat situ Saya punya ayat dalam nasihat yang kedua ini. Betul tepat lah nasihat ni untuk kita semua hari ni, mudah-mudahan. Dan kalau terasa hati tu bagus. Yang tak terasa ni aku risau. InsyaAllah Tak kita cuba amal. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah, maknanya tak payah banyak kelas, pilih 3 kelas saja yang betul-betul bermanfaat. Exactly sebenarnya. Tapi kalau dah ada 12 kelas, kau jangan berhentikan ustaz-ustaz korang. Jangan. Nanti orang marah aku nanti. Jangan. Cadangan saya, setiap kali bila satu-satu kelas berakhir, pastikan ada beberapa poin atau ilmu yang kita catat dan kita kongsikan. Daripada setiap ustaz dan ustazah yang kita belajar. Contoh hari ini cerita tentang nasihat buat hati. Apakah perkara utama yang nak kita catat? Perkara utama tadi yang kita kena faham, ilmu adalah daripada Allah. Asap dalam kepala, bukan daripada Ustazah Nulia. Ustazah Nulia hanya penyampai dan perantara di dunia sahaja. Ustazah Nulia juga belajar. Ustazah Nulia ini tetamu dekat dunia dan dia akan, bila dia belajar, kemudian diamalkan, dia akan bawa satu tanda ke dalam diri manusia. Iaitu dia akan menambahkan kealiman. Bila cerita alim ini, orangnya mesti ada ilmu. Petang tadi saya dalam kelas fiqah ni, kelas dalam Bandar Dato' On P12 dekat tuan rumah ni, cerita tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solat Aidain. Apa solat Aidain? Solat Aidain. Saya cakap bahasa Arab. 2 hari raya Ustazah. Aiwa, boy. Kak Al-Muhtaramah, Kak Ajar Nur Alam yang jawab. Tadi dah siap Kak? Kak Ajar? Dah siap dah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Aidain ini adalah solat 2 hari raya. Saya selitkan sikit lah. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ada berapa solat yang disunatkan berjamaah, solat sunat disunatkan berjamaah. Baik-baik Dengar baik-baik. Solat sunat yang disunatkan berjamaah. Tidak semua solat sunat itu disunatkan berjamaah. Dengar dengar tak? Boleh dengar Alhamdulillah. Cerita ni dia kena belajar dalam fiqah. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 ke 6 jenis solat saja yang disunatkan berjamaah. Berterusan berjamaah. Antaranya lah solat hari raya. Tetapi budaya orang sekarang dekat Malaysia, saya tak tahu dekat Brunei, saya tak tahu dekat Singapura. Tapi budaya orang Malaysia terutamanya dekat Johor ni, dia suka buat solat berjamaah tasbih, duha, kemudian solat-solat hajat dan solat-solat yang tu. Yang maksudnya ba'diyah dan qobliyah ni lah. Dan itu dalam mazhab Syafi'i tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatussalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatussalam. Tapi okey. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatussalam, cerita fiqah kena belajar dekat fiqah. Cuma saya nak cakap, bila kita tahu dan amal ilmu tu, kita akan jadi alim. Macam mana kita jadi alim? Kita tak akan buat apa yang tidak disunatkan oleh Nabi kalau tak ada dalil. Contohnya tiba-tiba ada orang ajak kita solat berjamaah untuk solat ba'diyah atau qobliyah. Pernah tak dengar?
Pernah buat tak Gema Nur Iman? Sahabat-sahabat Gema Nur Iman, pernah buat tak aktiviti ibadah ni? Nak dia. Tak. Buat pernah? sendiri dia. Selama ni kita buat sendiri kan? Tapi ada satu budaya sekarang dekat Johor. Dia orang kata kalau sembahyang ramai-ramai ni semangat. Berjamaah ni semangat. Jadi semua solat sunat nak dijamaahkan. Jadi kena belajar dalam fiqh. Bila ada ilmu itu, kita akan jadi pelik sebab kita tak buat macam dia orang. Lebih bagi saya lah. Kalau nak belajar pertama kali, tak apa. Tapi untuk berterusan, maka ilmu itu tidak boleh diguna pakai berterusan. Itu cerita tentang kealiman. Sebab itu kena belajar syariat ini. Jadi tanda kealiman ini, bila ada ilmu, kita akan buat satu perkara dengan dalil yang sahih. Sebab itu bila puasa hari Arafah. Pernah dengar puasa hari Arafah? Selalu dengar kan? Bila puasa hari Arafah? 10 Zulhijjah. 9 Dekat Nur ini. 9. Kalau 10 Zulhijjah tu haram puasa dah. Dosa, kita dosa nanti. Raya. Sebelum hari raya haji. Jadi kat situ, orang pergi haji yang wukuf di Arafah, hukum dia adalah makruh tahrim. Makruh tahrim tadi ya? Sekejap. Makruh tanzih. Maksudnya makruh yang ringan. Tapi dia tak adalah kena azab. Tapi dia tak digalakkan untuk buat. Sebab untuk wukuf, kita kena banyakkan berdoa dan memohon ampun. Kalau dekat wukuf, mungkin kebanyakan perempuan hajah kan dah pergi haji. Kalau sesiapa ada pernah berpuasa pada hari wukuf, maka dia tak menepati sunnah. Jadi dia tak belajar. Bila dia tak belajar, dia tak alim lah. Jadi dia dikira sebagai jahil walaupun dia buat pas waktu itu. Saya minta maaf. Jadi kat sini, alim versus jahil ini, dia adalah apabila dia memiliki ilmu, dia akan membawa kepribadian yang tinggi, adab dan akhlaknya juga baik. Dia akan rasa dia sangat kerdil. Ahli ibadah kena ada ilmu, betul. Sebab itu syaitan tak takut dengan ahli ibadah. Tapi syaitan takut dengan ahli ilmu. Sebab ada satu peristiwa di zaman Nabi SAW, ke zaman salafus soleh kalau tak silap saya. Kalau saya silap betul kan? Yang tengah sembahyang tu, syaitan tak takut, tapi yang tidur tu syaitan takut. Sebab yang tidur tu orang alim. Biar yang ibadah tu, yang berdiri tu, dia orang jahil. Dia buat solat yang tak sepatutnya. Macam itulah. Jadi dia takkan bagi kejut orang yang tidur tu. Sebab kalau dia bangun, dia buat solat yang dia berilmu. Bermakna perbezaan orang berilmu dengan orang yang tak belajar ni, ataupun dia belajar tapi tak ada sumber yang betul, maka dia sangat jauh martabatnya di sisi Allah. Jadi orang yang ada ilmu dan dia alim ini, dia takkan mengaku dia pandai, dia tak mengaku dia baik, dia tak mengaku dia berakhlak, tapi Allah akan nampakkan dalam diri dia tu, dia seperti orang yang bijak, dia seperti orang alim, orang yang pandai dan berakhlak baik. Itulah tanda orang yang mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat saja bagaimana pribadi insan-insan dan para alim ulama yang terdahulu. Sentiasa merendahkan diri, sentiasa menganggap diri tak cukup lagi ilmu, sentiasa berusaha berjalan mencari ilmu. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad zaman sekarang. Klik aja dekat handphone, tekan aja dekat laptop, boleh nampak guru duduk kat tepi kat sini, dan dia duduk kat rumah senang-senang boleh minum kopi sekali. Saya minta izin sekejap, minum sekejap. Aku nak cakap kopi ni, aku nak minum jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau belajar sama sekarang ni, kira santai. Walaupun tadi dia ada peraturan tadi. Kalau puan-puan hajah apa semua, nak masuk, nak buka kamera, kena pakai, itu peraturannya. Tapi dia tak cakap tadi tak bagi makan kan? Sila makan. Boleh Kak Nur Razah tu boleh berbaring, kita demam tu macam demam lah Kak Nur Razah tu agaknya. Mudah-mudahan sihat Kak Nur Razah dengan keajaiban Nur Alam. Jadi subhanallah, orang berilmu ini, dia ada satu perkara dalam diri dia. Dia buat satu perkara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Mereka masih tetap menghormati pandang orang alim. Orang alim, dia takkan sentiasa berlawan untuk menang. Ini dia punya jis bagi nasihat nombor 2 ni. Ini poin utama. Orang alim tidak akan bertelagah
pada perkara yang sia-sia. Tetapi akan menerima pendapat orang lain dengan tenang. Walaupun pendapat itu kadang-kadang satu perkara yang kadang-kadang macam tak masuk akal. Tapi dia bertenang. Itu tanda orang alim. Jadi kita tengok diri kita lah sekarang. Yang tadi berapa kitabnya? Minta maaf, 12. Bermaksud ilmunya banyak ni. Ni besok Allah tanya tau. Setiap 12 kitab tu dah habis diamal ke belum? So petang ni jangan buang kitabnya. Terus belajar. Tapi cubalah amalkan sekurang-kurangnya. Keluarkanlah setiap poin setiap kali belajar pagi. Contohnya Ustaz Alien cerita kisah pendek saja. Cerita tentang syurga. Ceritalah syurga tu ada berapa tingkatan apa semua contohnya tu kan. Siapa ahli syurga? Tulis, mana-mana status, mana-mana tadi tu kan. Siap ada lagu dari apa semua tu. Saya percaya. Itulah tanda kita diberi izin oleh Allah untuk menjadi alim. Kerana kita share ilmu kita. Itu tanda orang alim. Kita tak lokek. Kita tak pilih orang bila kita nak kongsi ilmu. Siapa saja. Walaupun dia orang besar macam Kak Al-Muhtaramah, Kak Hajar Nur Alam tu. Dia orang besar kan dekat Brunei. Saya faham dia begitu, saya tak tahulah, saya tahu gitu. Yang dihormati. Tapi tetap duduk sama belajar. Dan puan-puan Hajar semua pun adalah orang yang dihormati. Tapi sanggup untuk mendengar nasihat daripada seorang guru yang muda ni. Rasan muda lagi ni. Tapi tak adalah, saya sederhana je. Maksudnya usia kita ini semakin dewasa, sepatutnya akhlak kita semakin baik. Itulah perbezaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu ini bukan semestinya dia tak belajar. Orang yang belajar tetapi tidak beramal, dia tetap akan digelar orang jahil. Wal na'udzubillah min zalik. So, ilmu itu perlu diamalkan. Tanda amal adalah dengan disebarkan. Bila disebarkan, orang akan cuba mengamalkannya tu. Kita jangan, tak apalah, orang dah buat amal, aku pun dapat pahala. Kita kena beramal sekali dengan ilmu yang kita sebarkan. Contoh hari ini, saya beritahu tentang selawat selepas asar. Saya tadi tak sempat lah nak buat lagi ni. Tapi saya sempat tak buat nanti, insya-Allah. Kelas ni habis pukul 6, 6.30. 6.30 kena habiskan. Tak habis, kau kena habiskan aku. Kau tutup aje. Contoh gitu kan. Sebab saya hanya ada waktu lebih kurang hampir maghrib dalam 25 minit saja untuk saya baca. Sedangkan 80 kali selawat itu tak memerlukan 25 minit. Sebab kalau dah biasa buat, 15 minit dah siap. Sambil bawa kereta ke, sambil tengah makan ke, sambil apa pun, dalam hati ketika itu boleh amal, amallah seberapa yang boleh. Ataupun kumat kamit lah kita. Jadi sekarang ni kalau tengah, kan masing-masing tak buka anu ni kan, tak buka kamera. Kalau siapa yang belum baca, silakanlah. Baca pelan-pelan. Tapi yang buka kamera ni, boleh je kumat kamit, tak kisah. Sebab saya tak dengar. Dah maghrib lah Brunei. Dah habis lah waktunya kat Brunei. Tapi Johor belum. Aku belum sempat buat ni hari ni. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mudah-mudahan kalau saya tak sempat pun buat, kita dah berniat untuk buat. Mudah-mudahan Allah menerima niat baik tu. Mudah-mudahan tetap boleh beramal. Walaupun terlebih sikit waktu maghrib. Tak ada masalah. Terlebih sikit waktu maghrib pun tak ada masalah. Untuk cukupkan. InsyaAllah. Seorang pencari ilmu yang dangkal dan angkuh, yang sombong, akan berfikir dia saja yang benar. Dia je yang tahu. Dia je yang hebat. Dan dia menganggap orang yang tidak sealiran dengannya, maksudnya tak setuju dengan pendapat dia, Allahumma salli ala Muhammad, waalaikumsalam. Tak ada masalah. Silakan Kak Ruzan. Kat sini, bila ada ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam, jangan asyik cantas idea orang. Jangan tak terima idea orang. Orang berilmu dia tenang-tenang aja. Dia kalau tak terima pun dia tak akan tolak. Macam mana dia tak terima tak tolak ni? Dia tak terima tapi dia tidak akan bertekak lah maksudnya. Dia tak akan cakap dia punya tu betul. Kecuali dia fakta. Kecuali dia memang perlu untuk menegakkan fakta itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sesungguhnya belajarlah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dua orang imam yang terakhir. Sebelum Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Ini imam paling muda. Antara 4 imam yang besar, 2 imam yang paling muda. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal. Walaupun dalam banyak permasalahan fiqh, mereka bercanggah pendapat, berbeza pandangan dan tidak sealiran.
tak sealiran pandangan. Bukan hukum bukan hukum yang besar Pandangan saja beberapa daripada kaedah bagaimana contohnya dari segi aurat dalam solat, aurat ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Dalam solat tu dia kaedah macam mana berdirinya, tangannya, itu berbeza dari segi pandangan fiqahnya. Dia pandangan mazhab ini berbeza. Tetapi dia tak bertekak. Dia tidak bermusuhan dan tak berkelahi kerana bukti kealiman dan keberkatan ilmu yang ada pada mereka menerima pandangan antara sesama lain. Contoh, bagi satu je. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena tutup kita punya tubuh badan solat ni daripada head to toe. Daripada kepala sampai kaki. Imam Ibnu Hanbal, dia sedikit seperti Imam Abu Hanifah. Kaki itu nak tutup boleh, tak tutup pun boleh. Ada pandangan untuk solat ni. Tetapi kebanyakan yang bermazhab Imam Ibnu Hanbal, mereka lebih prefer untuk tutup. Tapi kalau tak tutup, kalau dia bermazhab Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal, maka dia tetap sah sembahyangnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sah tak? Tak sah. Tak sah pula, tak sah. Sebab Allah SWT minta maaf. Saya kena bagi contoh hukum hakam tentang fiqah lah. Yang tu memang dalam saya punya kemahiran untuk dikongsikan. Allah SWT dan bidang saya. Terima kasih Kak Intan Al-Jafri. Dari tadi tolong saya bagi perkataan-perkataan untuk membantu saya nak bagi idea ni dengan izin Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalaulah kita ni belajar macam-macam. Ada 12 ustaz pandangannya tak sama. Jangan kita pula jadi anak murid. Aku lebih suka ustaz nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 4, nombor 5, orang lain pula suka. Lepas tu dia kata, kau jangan cakap buruk pasal ustaz aku yang nombor 3, jangan. Kita tak suka ustaz tu, diam-diam sudah. Engkau tak suka aku pun diam-diam aja. Azan maghrib, Kak Awa dengar, Kak Awa je diam. Saya tak payah diam sebab saya tak dengar. Allah Muhammad. Sebab ni majlis ilmu lebih besar daripada azan. Sebab azan tu cuma sunnah. Saya bagi tahulah ni fiqah. Jadi Kak Awa jangan cakap. Dengar azan, dengar ustazah pun ya juga. Tapi kalau tutup sekejap pun boleh, tak ada masalah. Kalau dengar saya lebih baik sebab ini majlis ilmu lebih besar daripada azan. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan salah faham tapi ini memang hukum fiqah. Memang dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, azan itu hanya sunnah, majlis ilmu adalah fardu wajib. Fardu ain. Sebab ini tasawuf. Ini wajib. Ini fardu ain. Okey. Jadi seterusnya kat sini Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Kak Latifah nak tanya ke? Silakan. Cuba angkat tangan. Okey, saya nak tanya. Kalau kita tengah mengaji Quran bertalaki, at the same time azan, mana yang kita perlu dahulukan? Azan. Ya, kenapa? Tak tanya saya kenapa. Aku pula yang tanya kenapa. Agak-agak kenapa Kak? Dia panggil untuk solat lah. Ya, sebab dia syiar. Azan lebih besar syiar berbanding bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran dibaca sendiri pun tak apa. Tapi kalau kita bertalaki dengan ustaz? Ustaz tu kena bijak, dia kena diamkan. Kalau ustaz tu tak diamkan, bermakna dia kurang belajar. Saya minta maaf. Okey, terima kasih. Lepas tu Kak Latifah boleh, Ustaz, saya belajar fiqah. Bukanlah nak mengajar ustaz, tapi kita belajar fiqah, azan tu lebih besar. Dia punya syiarnya berbanding, Alhamdulillah selamat sampai rumah. Sambung masuk dalam rumah pula. Keberkatan daripada Putrajaya ke rumah tu, sahabat tu, dengan majlis ilmu ni. Bila azan ni sebagai syiar dia bila dia mengajak kepada solat dengan mengaji, mana lebih besar? Solat. Wah, itulah jawapannya. Okey, Kak Farida Abdul Kadir nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Mohon dah betulkan banyak kali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Kak Farida, silakan. Apa. Saya nak tanya ni, kalau kita tinggal dekat taman perumahan kan banyak bunyi azan serentak. Bukan bunyi, laungan azan. Cubit juga Kak Farida ni kan.
Adakah kita perlu menjawab setiap azan yang dah tamat tu? Kita kena jawab semua ke atau kita jawab yang paling dekat dengan kita? Yang pertama dan paling dekat dengan kita. Okay. Tapi nak jadi bagus dan hebat, saya cerita ni kalau, okey Kak Farida, berapa banyak azan yang Kak Farida dengar dekat sebelah rumah? Dalam 5, 6 gitulah pagi-pagi. So itu tak cukup banyak. Masa saya belajar dekat Mesir, dia orang duduk dekat rumah pangsa. Dekat Mesir ni rumah pangsa banyak. Apartmen. Setiap apartmen tu, selang ada 2 apartmen akan ada musollah. Bermakna kawasan Hayu Tamin. Kami duduk Hayu Tamin. Hayu Tamin maksudnya jalan 8. Dalam jalan 8 tu, dekat jalan 7. Semua ada masjid besar dan ada musollah. Kadang-kadang azan tu sampai setengah jam baru siap. Bersambung-sambung. Tapi oleh kerana kami belajar untuk mendahulukan syiar, maka kami mendengar semuanya dan diberi izin oleh Allah untuk menjawab keseluruhannya dan membaca doa bagi setiapnya lah. Lebih daripada 5 kalau tak silap saya. Dulu masa kami duduk dekat Kahirah lah. Masa saya duduk kat Kahirah dululah. Jadi itu adalah satu ilmu juga. Tapi kalau tak soalan tadi tu, mana yang korang kena dengar? Yang pertama dan yang paling dekat. Itu paling utama. Baik Ustazah, terima kasih. Tapi kalau dia surau dengan masjid, masjid lebih utama daripada surau. Okey? Ustazah. Razak Ya. nak tanya, Ya saya. bagaimana dengan azan yang jam dinding tu? Okey. Kalau dekat rumah tu tiba-tiba ada azan jam dinding, ada handphone apa semua. Tiba-tiba kita nak bercakap. Siapa nak kena diam? Yang bercakap ke yang kena jam tu kena diam kan? Soalan saya balik. Kita yang diam. Kita yang diam. Kita yang diam Dia diam. boleh buat pilihan. Sebab dia adalah rakaman. Macam dekat TV. Macam dekat radio. Saya bagi satu keadaan. Kita orang nak lunch dengan kawan-kawan dalam kereta. Saya punya radio dalam kereta saya, IKIM FM. So dia akan ada dengar azan. Tiba-tiba kawan-kawan saya ni semua tak reti nak diam. Saya tanya kawan-kawan saya. Korang sekarang ni azan kau nak diam ke aku nak tutup radio? Tutup radio lah kak. Saya raikan dia orang. Sebab dia adalah rakaman. Dia bukan live. Macam kat TV. Tiba-tiba ada tetamu. Azan berkumandang. Allahumma salli ala. Sekejap Panggil Kak Lin. So dia bukakan handphone. Bila azan berkumandang dekat TV, tiba-tiba ada keluarga datang. Kau jangan kuatkan azan. Lepas tu kau pun kuatkan cakap. Bila ada keluarga berbual, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matikanlah yang dekat TV tu. Raikanlah keluarga. Kerana keluarga itu adalah satu kewajipan. Azan itu adalah sunnah saja. Boleh Kecuali dia bukan keluarga yang mendatang. Memang duduk dalam rumah tu. Azan berkumandang. Ajarkan pada mereka untuk bertenang dan diam. Supaya semua orang menghormati azan itu kerana dalam rumah tu kita duduk. Subhanallah. Faham kat situ Jadi keutamaannya adalah dengan apa tadi yang pertanyaan tadi tu? Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita faham dan kita buat satu keputusan itu dengan ilmu. Ini yang namanya alim. Jadi tak adalah kita duk bertekak dengan benda yang tidak berasas. Azan dengan ngaji mana dulu nak kena diam ni tadi soalannya kan? Jawapannya dah ada kan? Azan adalah syiar mengajak kepada solat. Solat lebih besar syiarnya. Syiarnya dia lebih tinggi nilaiannya daripada membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuaini. Saya nak tanya Ustazah, Silakan. kalau kita naik kat masjid, kita tengok ada kuliah masjid dalam tu tazkirah ke apa kan? Kita nak semayang sunat tahiyatul masjid atau kita duduk dengan kuliah tu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Masuk saja.
Masjid ada kuliah. Kalau kita tak tahu tu kuliah jenis apa, maksud saya macam ni. Dia masuk tu dia tak tahu kuliah tu adalah kuliah tauhid ke, kuliah fardu ain ke, ataupun belajar tajwid ke, belajar sirah. Dia ada martabat dia. Tetapi saranan Nabi SAW ketika mana masuk dalam masjid, maka lebih aula sebelum duduk buatlah satu sunat tahiyatul masjid. Tetapi kau jangan sakit hati masa kau sembahyang tu kau tak berapa khusyuk sebab dengar kuliah. Sebab kuliah dah ada dalam tu. Kita tak boleh suruh dia diam, aku nak sembahyang, tak boleh dah. Sebab kuliah itu hukumnya mungkin wajib ataupun fardu kifayah. Belajar hadis fardu kifayah. Ataupun belajar masak fardu kifayah. Belajar tajwid adalah fardu kifayah. Tapi bila tiba-tiba dia belajar tentang tauhid, fardu ain. Dan bila dia cerita fardu ain, of course sebenarnya solat tahiyatul masjid akan martabatnya turun. Tapi kalau saranan Nabi tu kita tak buat, kita hilang satu kurniaan bila masuk dalam masjid. Buatlah, tapi buat yang paling minimum lah solatnya. Buat yang rukun aja. Jangan buat panjang-panjang. Lepas tu kau kata aku tak khusyuk pula. Tak payah. Buat saja mana yang perlu. Contoh paling dekat. Tadi saya lambat habis kelas, saya belum solat. Jadi tadi saya nak cepat untuk masuk ke sini. Selalu kalau kita sembahyang tu mudah-mudahan tak adalah terlalu cepat. Tapi cepatnya saya melepaskan yang wajib dan sunat muakkad sajalah. Alhamdulillah sempat masuk tak terlalu lewat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Itu pun sempat lagi berbual pasal Habib Ali Zainal Abidin tu dah bertuah lah tu. Itu ada kurniaan yang besar. Dan sesungguhnya orang alim ni dia akan tenang-tenang aja. Kalau gurunya lambat ke, gurunya cepat ke, dia tetap akan bertenang. Ini tanda orang berilmu. Lagi-lagi sahabat Gemma Nur Iman. Yang kelas dia berbelas-belas. Saya minta maaf. Saya jadi modal lah hari ini. Saya minta maaf. Tapi inilah hakikat. Ilmu kena diamalkan. Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tak berbuah. Apa kau buat pada pokok yang tak berbuah kalau 2-3 tahun kau tengok aja? Kau rasa kau boring tak dengan pokok tu? Kecuali dia memang pokok bunga, dia tak ada buah. Cerita lain. Ini patutnya dia pokok rambutan. Sekejap ni Kak Hawa Kan Kak Rohani Kak Nuri sekejap. Dia patutnya pokok rambutan. Tapi pokok rambutan tak berbuah sampai 4-5 tahun. Kau tak nak tengok je ke apa? Kau akan tebang punya dan kau tanam baru punya. Ataupun kau cantas dia, kau tot dia dan akhirnya dia akan tumbuh yang baru. Dia akan usaha yang baru, mohon pada Allah supaya dia berbuah. Begitulah. Jadi ilmu tu macam itulah. Kalau dia tak diamalkan, dia tak ada manfaat. Ya Kak Hawa, silakan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustazah, kadang-kadang dua program clash masa je. Okay. Contohnya sekiranya ada kuliah mengenai dengan fardu ain lah. Lepas tu pada masa yang sama ada program tadarus. So di mana kita hadiri Ustazah? Mana satu nak pilih? Ya. Okey, soalan saya. Ada tanya soalan, kena jawab dengan soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Macam ni. Kelas tadarus tu seminggu berapa kali? Sekali Ustazah. Okey. Kelas fardu ain tu berapa kali seminggu? Sama, sekali. Tapi adalah ya kelas fardu ain tapi disampaikan oleh different penceramah. Ya, saya faham, betul. Dia dua-dua seminggu sekali. Waktu lepas tu waktunya sama. Betul? Sama. Tanya mana yang nak kena pergi. Kalau tanya Ustazah Nolia, of course fardu ain. Ustazah, ya saya fikir macam tu juga Ustazah. Tapi masalahnya saya ada tugas dalam aktiviti tadarus tu. Maksudnya jadi admin jugalah. Boleh kat situ contoh Jadi penolong lah, penolong ketua macam itulah. Iyalah, maksudnya ada tugasan. Okey. Kalau itu satu tugasan, minta maaf admin, kakak-kakak admin yang saya kasih kerana Allah, Gemma Nur Iman. Petang ni ada kaitan dengan korang lah punya cerita VS jahil VS berilmu ni. Allah SWT. So susun majlis ilmu itu
Kalau boleh dalam satu hari tu jangan letakkan macam mana ni soalan ini boleh berlaku. Sebab dia ada kewajipan dengan perkara sunnah. Of course yang wajib kena diutamakan. So why not? Jangan buat clash. Allah SWT Muhammad, mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih singgah. Tak. Jadi sesungguhnya Allah SWT Muhammad, kita kena memang utamakan fardu ain. Jadi bila dia keutamaan fardu ain, kalau lepas tu fardu ain tu singgahlah. Kalau dia 1 jam, akak-akak masuklah dalam 45 minit. Sebab mesti ustaz ada benda-benda celoteh lain kan lepas tu kan. Ustaz habis ada celoteh lain. Macam saya sekarang ni, fardu ainnya tadi mungkin 40 minit. Ada 15 minit tu, singgahlah pula ke tempat yang tadi tu. Yang second tadi tu. Tapi kalau dah ada tugasan itu adalah satu kewajipan. Sama level dengan majlis ilmu yang fardu tadi tu. Maka dahulukanlah tugasan tu juga. Tapi dalam masa yang sama, akak kan ada 2 device. Ada 3 device. Ada 3 handphone. Bukalah sekejap sikit dengar, singgah dekat yang fardu ain itu tanpa meninggalkan tugasan itu juga. Ini cadangan saya lah. Tapi jangan dibuka dua-dua suaranya. Tutuplah sekejap supaya kita boleh mendengar secara teliti yang fardu ain tadi itu untuk mendapat keberkatan walaupun singgah sebentar. Boleh kat awal Boleh faham itu Okay, Saya bagi solution sikit lah kat situ. Boleh boleh terima insya-Allah. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Kak Nurini pun nak tanya juga ke nak habiskan? Saya dah ambil waktu Tak dengar. Tak dengar Kak Buka Nurini. mic. Ada lagi 8 minit. Okey. Boleh. Okey, 8 minit ni. Okey. Hmm. Untuk penutup bagi nasihat yang kedua ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa sesungguhnya hayatilah kepribadian dan akhlak para alim ulama dan tokoh-tokoh ilmu terdahulu dan para alim ulama pada zaman sekarang yang mereka tahu perbezaan keutamaan setiap ilmu itu. Macam tadilah, ibu-ibu tanya, mana lebih utama? Bukan kerana saya pandai, saya bijak, tidak. Tetapi Allah izin saya untuk memberi penerangan saja. Sebab saya belajar dulu, saya diberi tunjuk ajar supaya meninggikan dan memberikan keutamaan perkara-perkara fardu ain. Kemudian baru fardu kifayah. Sebab itu kena belajar fiqh. Gemma Nur Iman ada kelas fiqh tak? Satu soalan ni. Fiqh mazhab Syafi'i. Ada tak? Ada. Memang betul buku fiqh mazhab Syafi'i yang 8 jilid tu. Tak ada Kalau macam itu singgahlah kelas saya. Saya jemput je lah. Kalau ada waktu-waktu tu, kalau rasa tadi macam dicampur dengan kelas Al-Quran, buka device lagi satu, tutup sekejap kelas Al-Quran tu, masuk singgahlah kelas fardu ain. Untuk fiqh, saya cakap fiqh. Kelas fardu ain ni banyak, 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hari ni kita sedang buat fardu ain ni. Ini adalah tasawuf. Cerita tentang kepribadian, cerita tentang akhlak. Maka orang yang berilmu ini, bila dia alim, dia tahu, dia tidak akan berperwatakan merendahkan orang lain dan dia tidak akan buat keputusan dengan tergesa-gesa dan dia tidak merendahkan orang lain. Itu tanda orang berilmu. Alim lah. Dia tidak tergopoh-gapoh buat keputusan, dia juga tidak cepat melatah, dia juga tidak merendahkan orang lain. 3 sifat orang alim ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tak ada tu, insya-Allah ilmu kita tu kita sedang amal lah sebenarnya. Dan seterusnya, kita tanyalah iman kita dalam dunia ni yang serba canggih ni, segala sebaran maklumat yang kadang-kadang kita tak boleh fikir. Macam mana boleh dapat? Kadang-kadang orang tanya saya, akak tak tahu ke benda ni? Office mate saya tanya, tak tahu ke? Pasal apa? Tak tahu. Sebab saya tak tengok benda-benda yang netizen ni cerita katnya kan. Tapi ada satu zaman, saya tahu semua benda tu. Allah bagi izin saya tahu benda tu. Tapi zaman tu dah berlalu. Allah beri ujian pada saya. Walaupun saya mengajar tentang hukum, tapi saya tahu saya tak sebar. Saya cuma tahu, saya share dengan orang yang nak tahu je. Kalau tanya, saya jawab. Tapi kalau orang tak tanya, saya tak akan tiba-tiba masuk dalam status, hari ni Nolofa ada dekat mana? Contoh. Sebab saya dulu minat Nolofa. Saya share je lah. Jadi saya tahu kat mana Nolofa berada dulu. Tapi saya pergi majlis Nolofa. Saya pergi majlis Nolofa khatam Al-Quran masa Ramadan. Dia jemput kita orang guna SMS. Saya dapat jemputan tu. Dengan Ustaz Termizi. Kenal tak Ustaz Termizi? Yang dekat My Quran Time tu.
Kalau nak bukti ada gambar ni. Dulu. Tapi saya kenal dia bukan kerana dia pandai berlakon ke apa. Kerana kebaikannya, dia kongsi majlis ilmu. Dalam masa yang sama ketika saya jumpa dia, saya juga bagi majlis barangan berkaitan dengan ilmu juga pada Ustaz Tirmizi dan juga pada Nolofa tu pada waktu itu. Aku bocorkan rahsia aku petang ni. Allahu Akbar walillahilham. Tapi nak bagi tahu, walaupun pada ketika itu saya berada dalam satu tahap diuji oleh Allah untuk mengenali orang begini, niat dalam hati saya, mudah-mudahan saya juga boleh berkongsi kebaikan dengan dia. Dan saya pernah bagilah dia hadiah yang berkaitan dengan buku modul Keluarga Sakinah yang saya bina bersama Kerajaan Negeri Johor. Begitulah. Ini cerita lama Kak Hadijah Maimunah, jangan tanya lepas ni, okey? Nak bagi tahu sebab kita tahu, tapi kalau benda buruk jangan sebar. Benda tak betul jangan sebar. Tapi yang saya sebar ni adalah cerita majlis ilmu yang Nolofa pernah buat dengan Ustaz Tirmizi. Khatam Al-Quran masa Ramadan. Silap saya tahun 2017. Masa tu dia buat kat Damansara Heights. Saya memang bercuti masa tu kat KL dan kami dapat jemputan khas untuk berbuka puasa bersamanya dan khatam Al-Quran pada waktu tu. Saya pergi majlis yang tu je lah. Majlis yang lain tu rahsia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk akhirnya contoh lagi terakhir, perkara-perkara baik dekat dunia ni bila kita belajar, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan sentiasa mengaku tak ada ilmu sebenarnya. Ilmu tak ada. Tetapi kita amalkan saja, orang lain akan nampak kehebatan ilmu tu ada pada kita. Itu cerita jahil versus orang yang berilmu. Jadi kita tak perlu tunjuk yang kita pandai. Tak perlu. Allah akan bagi Ustazah, apa tu? Tak faham Kak Nur Azam, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan sihat insya-Allah. Kita orang ada ilmu, kita tak mengaku ada ilmu. Saya share satu benda. Saya tak bau, astagfirullahalazim. Itu dululah Kak Nur Azam. Sekarang tak ada, aku tak buat dah benda tu. Saya dah insaf. Tapi saya jumpa dia dengan perkara baik. Bukan buat perkara-perkara yang pelik-pelik tu, tak ada. Semuanya ada perkara baik yang untuk dibuat. Dengan ilmu yang saya adalah ketika tu sikit je lah. Dan akhirnya contoh-contoh perkara baik orang berilmu ni, dia takkan mencaci orang lain, dia takkan merendahkan orang lain, dia takkan pandang hina orang lain, dia takkan pandang rendah orang lain. So jadi admin, kalau tiba-tiba ada seorang makcik tertekan suara, tertekan suara lepas tu dia tercakap. Jangan terus cakap kuat-kuat pada dia. Bagi dia selesaikan apa yang dia cakap, jangan sampai dia cakap bukan-bukan aja. Ataupun jadi admin, terus mute-kan aje lah. Jangan cakap apa-apa. Macam tu. Sila-sila Puan Siti Hawa, contoh. Saya nampak Puan Siti Hawa tu dia keluar muka kan. Saya sebutlah nama dia. Kak Anidah Haikal, sila tolong matikan mute. Tak payah. Kita sebagai admin, profesionalnya, berilmunya kita, sebab itu jadi admin. Mute kan dia. Itu ilmu kita. Jadi jangan reject dia ataupun jangan keluarkan dia. Inilah tanda orang berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Mudah-mudahan nasihat yang kedua ini kita dapat tengoklah kita ni jahil ke berilmu sebenarnya. Subhanallah. Terima kasih kepada tuan rumah yang memberi izin saya menggunakan laptop dia, nama dia. Dan Ustazah, ada soalan nak lagi? tanya. Kalau lah kata dalam majlis kita Google Meet ni, tiba-tiba ada jemaah yang buka kamera tetapi tak tutup aurah. Boleh tak kita remove dia? Boleh. Remove terus. Sebab kita takut satu dunia tengok dia kan. Ya. Jangan kau tengokkan dia sampai dia dah terbaring dia apa tapi kau tak remove. Kau biarkan je, jangan. Itu jadi admin yang kira bukan berilmu. Ada atas pandai-pandai lah dia nak remove diri dia. Tak ada. Jadi admin nampak satu benda yang mengaibkan, kita tolong dia tutup aib dia. Betul. Tutup aib dia. Boleh. Terima kasih Ustazah. Kak Nur Razah dia tak sinding kau lah. Dia contoh aja bertuah. Petang-petang Jumaat ni jangan cakap bukan-bukan, boleh tak Kak Nur Razah? Kenapa aku berani tegur dia kat sini ni? Sebab dia selalu dengan saya tiap-tiap hari ada kelas Al-Kahfi Challenge dengan saya. Sebab itu dia begitu dengan saya. Bertuah betul Kak Nur Razah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kau pergi cari sendirian Nolofa tu, jangan tanya saya. Itu cerita lama. Sebagai contoh, saya tahu kita orang biasa, apakah kuasa kita untuk jadikan dia baik macam sekarang ni?
boleh jadi antara ramai orang yang minat pada dia tu, salah satunya daripada saya masa tu, saya berdoa pada Allah, dia akan menjadi lebih baik daripada saya. Confirm, sekarang dia jadi lebih baik daripada saya. Dia pakai niqab, saya tak pakai. Dia ada suami yang lebih berakhlak. Saya belum ada suami. Mudah-mudahan ada dapat juga yang berakhlak, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ini petang Jumaat ni. Mudah-mudahan ada kebaikan yang besar, insya-Allah. Sambil-sambil itulah, amin lah. Mudah-mudahan Kau main lagi bila aku cakap tu aminnya panjang sungguh semua ni. Terima kasih, terima kasih. Itu saja Kak Nurini untuk hari ini. Akhirnya, akhir sekali sebelum kita menutup ni, percayalah, tidak rugi menjadi orang yang belajar. Tetapi rugi belajar tapi tidak beramal. Kemudian bila beramal, dia rasa dia bagus dan bijak. Itu lagi kerugian yang besar. Jadilah orang yang berilmu, beramal dan berkongsi. Dan berakhlak baik, akhirnya dia akan sentiasa sejahtera. Belajar Qabul Salim kan? Dengan segala apa yang dihadapannya. Inilah nasihat yang kedua, perbezaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun sebenarnya orang belajar, kadang-kadang dia lebih tidak berilmu kerana dia tidak beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kakak-kakak, ibu-ibu, seluruh jamaah Gema Nur Iman yang memberi peluang pada saya dengan izin Allah untuk bersama pada petang Jumaat ini yang sepatutnya aku ngeteh, tapi Allah bagi nikmat yang lebih besar. Nikmat majlis ilmu pada waktu yang mustajab doa dan berada pada tempat yang dari tadi ada majlis ilmu. Terima kasih kepada tuan rumah Kak Salina bagi saya guna laptop dia, guna nama dia, dan alhamdulillah line telefon pun bagus kat sini. Ini pun guna wifi dia juga. Segala-galanya adalah kebaikan yang besar. Sesungguhnya kalian in the right track. Tetapi track ini perlu diamalkan dan perlu dikongsikan dan perlu juga disebarkan. Kongsi dan sebar lain tau. Kongsi, kita kongsi dengan kawan-kawan. Sebar, dia lebih meluas. Bila kita masuk dalam media sosial, kita masuk dalam status kita, bahawa ada perbezaan antara orang alim dengan orang jahil dengan orang alim itu. Bolehlah share dengan sahabat-sahabat semua. Saya serahkan semula kepada admin untuk petang ni, kepada Kak Nurini Mukhtar, bersabar dengan saya dan semua admin-admin Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berikan kebaikan berterusan. Silakan Kak. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah majlis kita petang ini berjalan lancar walaupun kat luar ni hujan lebat Ustazah. Subhanallah. Banyak ilmu, banyak ilmu baru dari Allah melalui Ustazah Nuriyah hari ini. Tanda orang-orang alim, share ilmu dan tak mengaku banyak ilmu. Moga bertambah ilmu kita untuk diamalkan, disampaikan dan disebarkan. InsyaAllah Ustazah, tengah dipraktikkan. Okey, terima kasih Ustazah menyampaikan ilmu kepada kami dengan izin Allah dan kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Mohon izin untuk saya buat sikit bahan kuliah pada hari ini pada jemaah yang ingin mengikuti kuliah Gema Nur Iman pada pukul 8 malam. Kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam bersama Fadilah Ustazah Humairah Talaqi Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Akhirul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah, terima kasih kepada Jen Ai, terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Jen Ai memohon ampun dan maaf. Anda ada sebarang kekurangan semasa majlis ini, segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis hari ini, mohon Ustazah bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وهاجاتنا وتوبتنا وعملنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعاملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك سميع الدعاء. اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rahman.
Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin innaka as-sami'ud du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya juga dengan rendah hati memohon maaf jika tersalah bicara, tersalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.